أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Allah Subhanahu wa taala firman walladzina la yashhaduna az-zur, artinya dan orang-orang yang tidak datang ke tempat-tempat al-batil, tempat-tempat yang batil, tempat-tempat yang tidak betul, tidak benar, tempat yang tidak baik. Orang-orang yang tidak saksi, mana orang-orang yang tidak pergi az-zur. Asal makna zur ni dusta, bohong atau tempat yang buruk, tempat maksiat. Wa idza marru, dan apabila mereka itu lalu, marru kirama, mereka lalu dalam keadaan mulia. Maknanya mereka tidak capu tempatlah tu. Tak ada sejarah buruk bahawa mereka pernah pergi tempat-tempat yang tidak baik, tempat-tempat tak molek, tempat-tempat maksiat. Tuhan sebut walladzina la yashhaduna az-zur, itu di antara ibadur rahman. Sifat-sifat Tuhan Rahman ni iaitu orang-orang yang tidak hadir tempat az-zur. Az-zur ni iaitu asal maknanya bohong, dusta, maksud tempat maksiat. Allah Subhanahu wa taala firman fajtanibur rijsa, maka hendaklah jauh tempat-tempat kotor. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhkanlah tempat-tempat atau kata-kata bohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak tinggal kata-kata bohong, wal amala bihi, dan tidak tinggal buat kata-kata bohong, walillahi falaysa lillahi, maka tidak ada bagi Tuhan hajah, tak ada hajat an yada'a ta'amahu wa syarabah, bahawa dia tinggal bismillah, minum dia dan makan dia di bulan Ramadan. Orang-orang tak tinggal bohong. Jadi zur ni asal maknanya iaitu kata-kata bohong. Sininya iaitu mawatinul batil, iaitu mawatinul ma'asi, iaitu tempat-tempat maksiat. Dia tak pergi tempat maksiat. Tempat orang bangun raya misal, tempat disko,
tempat konsert. Dan dia tak pergi tempat orang berjudi, tempat orang duk kecek bohong, tempat orang duk ngupak orang. Dia tak pergi tempat-tempat lah tu. Dia jauh mula lagi tempat-tempat dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Dan Tuhan nak balas pahala kepada orang yang buat baik ketika dia duduk di atas dunia ni. Siapa orang ahsanu bil husna, iaitu Tuhan sebut alladzina yajtanibunal kabair, alladzina yajtanibunal kabair wal apa ni, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kabairal ithmi. Orang alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahish, orang yang jauh dosa-dosa besar. Dia jauhkan diri dia daripada dosa-dosa besar. Dosa besar ni ada sebut as-sab'ul mubiqat. Sab'ul mubiqat, syirik billah, syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, qatlun nafs bighairil haq, bunuh orang dengan tidak sebenar, zina, lepas tu pula minum arak, apa ni lepas tu pula qazaful muhsanatul ghafilat, tuduh orang zina dan sebagainya. Maka itu orang panggil sab'ul mubiqat. Di antaranya lah saya sebut sana. Dia tak pergi mula. Dia hidup besar dia saat itu. Besar dia dalam keadaan duduk jaga-jaga hukum Tuhan. Yang kecil sampai besar molek. Yang budak lagi. Tak ada kata pernah hidup buat dosa-dosa besar, tak ada. Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa lamam. Mereka illa lamam as-saghair, dosa kecil-kecil lah. Dosa kecil-kecil. Dia tak ada. Tak pernah zina lah. Tak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lah pergi tempat-tempat maksiat. Hidup dia saat itu, dia jaga sungguh hak Tuhan sebut. Wal hafizuna li hududillah. Orang yang hafizuna li hududillah, orang yang jaga hukum-hukum Tuhan. Wabashiril mu'minin. Dan Tuhan kata, suruh bagi tahu berita baik kepada orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah Ta'ala sungguh. Sebab tu muslimin muslimat yang duduk dengar ni, sejauh mana kita boleh jauh daripada tempat-tempat maksiat, tempat-tempat tak molek, kita jauhkan supaya kita digulungkan masuk dalam ayat Tuhan sebut walladzina la yashhaduna az-zur. Kita dengar orang duk kecek bahawa itu senyap ya, senyap. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa beriman pada Allah hari akhirat, Nabi SAW sabda, falyakul khairan, maka hendaklah kata dengan perkataan yang baik. Aw liyasmut, atau duk dia senyap. Orang tepak lemu. Kalau orang muda pula, orang muda, kita jaga kita yang muda lagi. Yang muda jaga kita daripada takut jatuh dalam maksiat dosa-dosa besar. Dosa kecil itu kita tak ada nak buat panggil benda kecil-kecil. Dosa besar ni kita boleh lari, boleh jauh, boleh lari daripada dosa besar. Dosa besar ni iaitu caranya, iaitu kita kena jauhkan diri kita.
Tuhan sebut ke wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kamu HP al fawahish, dosa-dosa besar, benda keji, benda tak molek. Bagi hak zahir, bagi hak nampak, tak nampak, sebab tu kita jauhkan benda-benda saat ni. Bila kita jauhkan, waktu Tuhan sebut ke sab'atun yudhilluhumullah, 7 jenis manusia boleh duduk dalam bayang arash, bawah bayang arash Allah. Fi dhillihi, dalam bayang, di bawah bayang arash Allah, yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari yang tidak ada bayang padanya. Rajulun, di antaranya rajulun, seorang nasya'a fi ibadatillah. Dia nasya'ah, dia besar dalam keadaan semua Allah. Tak ada buat benda tempat tak molek ke apa, tak ada. Tu. Hak ni seperti juga di antara sifat-sifat ibadur rahman, iaitu alladzina la yashhaduna az-zur, tak buat maksiat, tak pernah judi, tak pernah minum arak, tak pernah zina, tak ada pernah syirik, tak ada tuduh orang, tak ada buat, ada. Nah, azur, benda-benda tak oleh semua. Nah, tak ada pergi tempat orang duduk berdacak, berjoget, tak ada pergi duduk tengok, dah tak tengok. Iaitu ada tengok. Supaya lah ni kita kata. Lah ni ada internet, ada apa semua. Ma zahara minha ma batan. Bagi hak zahir dan bagi hak tak nampak, boleh kita nak tengok benda-benda tak molek dalam internet dan sebagainya. Itu ma batan, maksiat batan, maksiat yang tak nampak. Tapi kita jauhkan daripada benda-benda ni, maka kita dikirakan di antara ibadur rahman. Waktu Tuhan sebut ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan, dan Tuhan sifatkan dalam Al-Quran sana. Sebab tu Tuhan sebutnya walladzina la yashhaduna az-zur, iaitu orang-orang yang tidak saksi, tidak datang ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat hak sia-sia, habis masa. Lagu walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu ialah orang yang mereka jauhkan daripada benda-benda hak sia-sia, lagu-lagu, benda hak sia-sia. Sebenarnya sekira kalaulah kita ni nak duduk dalam keadaan turut perintah Allah, turut ya hukum Tuhan, Allah senang kita. Kalaulah ibu bapa kita nak wisne kepada kita, maka dia suruh kita buat tu buat ni, tak boleh buat kau tu, tak boleh buat kau ni, Allah Subhanahu Wa Taala lebih pada tu lagi. Tuhan nak kita senang di atas dunia sana. Nak kita senang supaya kita senang, supaya kita tidak susah di atas dunia. Famanittaba'a hudaya, siapa hak turut petunjuk aku, fala yadhillu wala yashqa, dia tak akan sesat dan tak akan jadi celaka. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling daripada perintahku, tak ada turut perintah Allah, tak ingat pada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguhnya baginya kehidupan yang celaka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpunnya di akhirat nanti dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia kata, ya Allah, pasal apa kau himpunkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, aku dulu celak, nampak, boleh tengok. Hak ni maknanya orang hak tidak duk hadir tempat-tempat maksiat.
Tapi kalau kita tu pernah hadir contohnya lah, pernah buat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa pada Allah. Biasa maksiat, hendaklah kita taubah ila Allah. Nah, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan buka pintu lagi. La inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Tapi Tuhan ayat kata hamba Tuhan fangailah tu. Ibadur Rahman. Hamba Tuhan ni fangailah tu. Dan sifat kita bayangkan gambar dia, orang ni betapa sempurnanya. Akhlaknya molek kalau orang tu contohnya lah. Tuhan sebut Ibadur Rahman. Orang berjalan dalam keadaan tamtun, tawaduk, rendah diri. Allah orang kenal belakang dia. Lepas tu pula orang tegur kata dia, apa kata huduh dia, tak jawab apa. Senyap itu ya, tak ada duk jawab balah. Suk terik ke tak apalah. Suk terik tara tu. Pas orang yang duk bangun menajak, minta Tuhan lek malam sokmo, duk sujud diri depan Tuhan. Molek benar orang tu. Lembut hati ya Allah. Dan orang duk doa minta jauh daripada neraka. Dan orang yang hidup dia sederhana, tak melampau, tak telajak, tak gapo semua. Molek orang tu. Dan orang tak syirik dengan Allah, tak bunuh orang, tak berzina. Molek sungguh kita tengok. Lepas tu pula orang tak pergi tempat-tempat maksiat. Kita tengok bayang. Kita bayar tersifat-sifat perangai orang hak Tuhan puji saat ni. Hak Tuhan puji saat ni. Setara mana tengok dia. Tu perangai dia lah tu. Kita bayangkan apa perkara perangai Tuhan sebut tadi. Pas kita ni boleh buat apa perkara? Boleh buat apa perkara? Adakah kita saat ni jadi orang tawaduk, tak sombong? Orang tak sombong dengan Allah, tak sombong juga dengan manusia. Ada perasaan rahmah pada saya nyanyi kau ke? Nabi SAW sebeda ke irham man fil ard yarhamka man fis sama. Irham turham. Menyanyi kau ke Tuhan nyanyi kamu. Dan cuba kita bayangkan orang perangai seperti saya sebut tadi Allah. Bukan kata hak Tuhan suruh saat ni tu. Tak. Semata-mata kata nak jadi tinggal dunia. Tak. Kita hidup di atas dunia. Hidup di atas dunia. Tapi dunia saat itu jadi akhirat untuk kita. Dan kita duduk. Taklah kata kita ni kena duduk bukit. Tak. Duduk lah kedah. Duduk kerja lah. Kita pergi kerja. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Tuhan so cari ke bagi hak Tuhan kita ni jadi akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa habuai dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan akan buat molek supaya Tuhan buat molek pada engkau. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuhan tak suka orang fasad di muka bumi. Jadi kita tak kerja, kita pergi. Tapi dia mau kecek tak tukar lu, maka kita tak ada ya. Siapa pergi semaya ke apa, kita semaya jemaah, pergi sejik, pergi ke apa, buat amal ibadat. Kerja semua ngerema. Tak ada kata nak buat. Kadang-kadang orang tempat kerja lah, jatuh tino, kelolo, tapa, pegai kubelana, saya dah tengok. Ada bini ada anak belakang dah. Tapi tempat kerja tamada, cubik ku, tek ku. Itu fitnah sebenarnya. Tapi orang beriman semua dak, ya ada kiram. Ya ada, ya pudi ke bang. Orang molek ni tak main lah tu. Tak main cubik tapa tu ya nak lihat dah. Orang kerencai dia, orang hormat pada dia, orang tengok dia ni permata. Orang tengok pada dia saat ni tu orang yang jaga kehormatan, wahfazu wa yahfazna furujahum.
Kalau ayat itu yahfazu furujahum zalika azka lakum innallaha khabirum bima yasnaun. Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Jadi nampak kata tunjuk zalika azka lahum, tunjuk jadi azka molek. Nampak kata saat, nampak kata cuci, nampak kata ya ni Allah molek, orang molek. Seperti juga ketika Tuhan sebut kepada orang Tina, suruh tudung contohnya, ya ayuhan nabi, hai nabi, kulli azwajika, katakanlah kepada isteri-isteri engkau, wa banatika, anak-anak engkau, wa nisa'il mu'minin, dan isteri kepada orang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka itu labuh pakai zalika adna an yu'rafna, itu tu ialah perkara yang paling sesuai. Dia tunjuk kata ya orang ni dah nak tunjuk kata kita molek, kita tak molek tak apa, tapi kita tunjuk dah kita ni biasa kau nak tunjuk orang kata kita sedudi, kita saat itu tak molek. Molek. Nak wui orang nampak atau molek? Nak wui orang nampak molek saat itu. Iaitu bismillah. Tuhan sebut saat ni. Apa kata pakai kain kelubung molek riap roy dah nampak juruh molek, maka pada ketika tu makna kata kita saat ni tu molek dah tu. Tunjuk orang tak molek dalam hati tu nak buat suku pula apa orang panggil. Zalika adna an yurafna. Itu tu ialah tunjuk kata molek. Orang tina, orang tina. Zalika adna an yurafna fala yu'zain. Dua kali bila kelubung ni. Dia tunjuk kata yang molek. Juruh. Orang tidak ngeceh dia. Orang tidak sel dia. Orang tak perli dia. Apa kata hak yatim pula Tuhan sebut yahfazu furujahum zalika azka lahum, itu tunjuk kata hati dia bersih, hati molek. Orang yatim dia tak apa ya, dia mau duk kerja ya, tak ada kata nak main pesing kelola menyapung. Kadang-kadang orang ni kadang-kadang duduk lama-lama dia jadi kecek benar-benar tak molek tapi dia itu dia fanga dia tadi. Tu. Maka pada ketika tu orang pakai kerencai belakang dia. Pakai hormat belakang dia. Tu walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi, dan apabila dia lalu bil lag. Bil lag ni kata-kata hak lara-lara supaya orang duk kecek buaya orang ni. Kalau kita pergi kecek. Bila pergi kecek tu, kita masuk mulut, kita kecek buaya habis. Habis kau habis tu lah. Orang tak ada kerencai lah dia bila dia kecek sepung remon lah. Jadi sebab tu selagi mana apabila wa idza marru bil lagwi, apabila dia lalu tepat sakitul aqwal, orang panggil lara ni iaitu perkata-perkata orang tak kira dia kecek tak hukman. Marru kirama, dia lalu dalam keadaan kirama, lalu dalam keadaan mulia. Maknanya dia tak pergi tepatlah tu. Tepatlah tu dia tak pergi. Mohon maaf. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim, dan orang-orang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, bila orang royak dia suruh takut Tuhan. Wa idza qila lahumuttaqillah, apabila orang suruh takut Tuhan. Kalau orang pasing degil ni, akhadathul izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wa bi'sal masir. Kalau orang pasing degil, maka
Orang tegur dia, dia sombong, dia tak akan turut. Tapi orang yang beriman ni, hamba ibadur rahman saat ni, apabila orang ayat tazkirah, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Nah, jadi mereka itu tidak mentulikanlah. Mana mereka terus dah dengar. Sebab faham orang beriman ke? Waktu hasbuk wa qalu sami'na wa ata'na. Kami saat itu sami'na, kami dengar. Wa ata'na, dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan kita nak harapan kitanya keampunan daripada Allah. Itu saja. Nah, tak ada bila. Sebab tu pentingnya kita tazkirah, peringatan ni ke wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah memberi peringatan. Fa inna dzikra, maka sungguhnya az-zikra, peringatan ini tentang fa'ul mu'minin. Kita royak orang beriman, orang beriman ni ya ada dah ya nak benda molek, dia ada iman. Nah, bila dia ada iman saat itu, orang mari royak. Nah, dia dengar, dia ubah insaf, dia sedar diri dia lalu dah. Dia sedar. Sebab Tuhan sebut alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, apabila dia buat fahishah, dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau dia zalim diri dia, buat dosa lah, zakarullah, dia ingat Tuhan. Nah, fastaghfaru lidzunubihim, dia minta ampun dosa-dosa, wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan tak ada orang nak ampun dosa, ya pergilah tu, kata malaikat Tuhan. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia akan terus buat maksiat, berhenti lalu dah. Dan Tuhan sebut innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, orang-orang beriman itu ialah orang apabila disebutkan Allah, sebut Tuhan kak, sebut Allah kak, nah, wajilat qulubuhum, dia berasa di hati dia, berasa takut. Berasa takut, dia berasa. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila orang baca ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Tambah iman, kuasa yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bergantung, tawakal, serah Tuhan. Alladzina yuqimuna as-salah, Tuhan sebut orang beriman, iaitu orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia infak daripada barang Tuhan rezeki pada mereka itu. Ulaika humul mu'minuna haqqan, dan mereka itu tiada orang beriman sungguh tu. Pangalah tu. Nah, ulaika humul haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu pangkat yang tinggi di sisi Allah, dan keampunan Tuhan, dan pahala yang mulia Tuhan akan beri kepada dia. Atau orang beriman Tuhan sebut apabila diberi peringatan, orang kita dengar, lepas tu pula ia suka nak dengar kebaikan, ia suka nak dengar. Tekah jauh dengan orang yang fasik, orang buat dosa ni, bila dengar orang, ni Quran, malah ni tengok mana orang duk pakar, bila dengar orang ceramah kekal jerah, orang tak suka, dia tak cok mula ke hati, dia tak ada hati. Dia tak ada hati dengan kebaikan, dia tak ada hati dengan agama dia, kerana gelak dia ke, gelak. Tuhan tak ada hidayah kepada dia. Sebab tu Tuhan sebut afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, maka adakah mereka Tuhan nak buka dada dia untuk Islam?
Nah, fahuwa ala min rabbih, maka dia akan duduk di atas cahaya Allah, nur Tuhan, hidayah Tuhan. Nah, fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah hati-hati hokah tak saya ingat pada Allah, ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu tu duduk dalam sesak yang nyata. Tuhan sebut Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha mathaniya takshi'ru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah yang turunkan kitab, itu sebaik-baik hadis, sebaik-baik kitab, sebaik-baik kata-kata Allah. Mathaniyat kitab mutasyabiha, kitab Quran ni lah serupa, semeh-semeh serupa awal apa akhir. Mathaniyat takshi'ru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Hak buat ada bila dengar Quran riwayat ni, puasa diri belum kamu, puasa setuh hati dan puasa setuh kulit. Nah, kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala, thumma talinu juluduhum, kama dia buat jadi lembut diri dia, wa qulubuhum, hati dia ila zikrillah, kepada Tuhan. Nah, buat jadi dia ingat Tuhan. Zalika hudallah, itu adalah petunjuk Allah, yahdi bihi man yasha, Tuhan nak tunjuk dengannya kepada orang yang Tuhan nak. Wa may yudlilillah, siapa yang Tuhan nak menyesat, fama lahu min had, maka tak ada orang yang nak tunjuk dia, tak ada dah lah. Sebab itulah, nah, bila kita ni kena jadi serupa dengan Tuhan sebut, saya sebut tadi, waqalu sami'na wa ata'na, jangan jadi serupa orang Yahudi. Apabila dengar hukum-hukum Tuhan bakal paling punguh habis. Dah kita orang beriman tidak. Bila dengar idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa, dia tak buat, kata dia tuak tak dengar dak, wa ummiya tak buat dituli buta dak, ya, nampak dah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kita jadi orang beriman kepada Allah taala betul-betul, insyaallah. Itulah saja pada hari ini. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina, sadaqallahul azim. Kita tengok soalan pula lah. Salam babo dah semua wisalat, saya terima kasihlah. Waalaikumsalam. Abdul Aziz เขาบอกว่าลูกที่ตายก่อนพ่อแม่จะไม่ได้รับส่วนแบ่งของมรดกจริงหรือหุกมอย่างไร. Nah, anak hak mati sebelum daripada mokpok tak boleh pesaka. Nah, adakah anak, nah, bila dia mati sebelum daripada ibu bapa dia boleh pesaka? Jawabnya iaitu tak boleh dah lah, kerana dia mati sebelum. Harta saat ni tu mak dia tak mati lagi, ayah dia tak mati lagi. Harta saat ni tu dia mati dulu lagi, maka tak bolehlah harta kepada dia. Tu tak boleh harta kepada dia. Nah, kerana dia telah mati dah. Nah, akan dapat harta tarikah, harta pesaka tu orang hak ada ketika mak dia mati saat ni atau pak dia mati. Ada pun anak telah mati, tak ada dah lah dianya. Nak pergi ambil kau apa lagi dia? Dia mati tak ada taklif, tak ada gapo dah. Sebab tu memang betul lah kalau orang kata orang yang mati kecil saat ni, mati atau sebelum ada mak pak mati, maka pesaka tak boleh lah. Apa doa Zulkarnain dan apakah khasiatnya?
Nah, saya tak tahu ni doa Zulkarnain ni. Ada wasal kitab Majmu' Shaghir, pasal gitu saya telitah lama tapi tak ingat, saya tak ada amalkan. Nah, hak saya amalkannya, hak kita ada amalkan, kita amal ni kita pesen ni dia panggil. Nah, saya tak ada pesen nak jadi nak wa amal untuk tutup ni, tak ada. Dah kita amalkan semua saat ni itu, iaitu kita amal ibtigha wajhillah, dia mulai bersumpah tu. Tapi orang panggil kita tak ada dak fikir nak jadi ada setengah remo saat ni bawa amal saat ni tu nak jadi tu, nak jadi ni dia. Dak kita ni beramal kerana kita zikrillah ya, zikir. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, kita baca Quran ana al-lail wa atrafan nahar. Kita baca doa, baca Quran pagi petang. Lepas tu pula kita semaya Jumaat setiap waktu. Nah, kita menghidupkan sunat. Sunat qabliyah, ba'diyah. Kita bangunlah malam lebih kurang. Kita semaya witir, kita semaya duha. Nah, kita azkar ni contohnya. Kita bawa lah contoh wirdul latif, kerana ia syamil, dia cukup azkar hak Nabi duk baca banyak dah lah tu. Dan kita bawa Hizbun Nawawi dan kita baca Asmaul Husna, adalah lebih kurang selawat Nabi ada kita lah. Nah, adalah selawat Tok Uwais Ali tu, almarhum ayah bapa ayah saya lagi, dia duk buat amat, maka kita pun duk baca hak tu lah. Selawat tok nali bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Jadi kita adalah baca sehari sekali gitulah. Lepas tu doa Zulkarnain lah. Saya tak tahu ni, saya tak tahu. Dan insya-Allah nanti kita nak tengok apa khasiat ya. Dan saya kita ni duk baca doa apa, kita tak ada fikir khasiat. Kita ingat itu adalah azkar, zikir-zikir ya. Kerana Nabi SAW suruh kita banyakkan zikir. Dan Tuhan sebut wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan Tuhan sebut alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Dan kita ingat zikirlah. Wa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita ingat zikir. Ada zikir penuh dengan zikir, baca Quran apa gitu. Tak ada niat kata nak uwi tak masuk lah, nak uwi tu gotu tak ada. Leslah. Karena sahabat masuklah ke mati Sayyidina Umar, tara Sayyidina Umar ni. Lepas Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar lah orang lebih mengikut tertib hak ulama sebut. Tiga je Abu Lu'lu' masuk kat. Benda-benda lah tu kita tak ada. Dan kita berharaplah kepada kita semua beramal lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Tak usah duk fikirlah halat. Tak usah duk fikir nak jadi tu jadi ni, kita amal saja. Apabila seorang itu amal apa saja, maka kita serah. Tengok Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tak ada. Bismillah. Tak sadar fikir benda lah tu. Baca Quran kita sadar berasa kata kita banyak. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum. Jangan berasa kata kita banyak dah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Tuhan tahu orang bertakwa pada Allah. Allah, kita dah ingat, kita dah buat amal sikit banyak. Di akhirat esok kita ni berkali, kalau boleh selamat insya-Allah, kita nak selamat, kita dah hujung-hujung tak pada.
Duk hujung-hujung belakang ya kita. Tak apa. Dah kita duk fikir, dah sampai akhirat esok kita boleh nak jumpa dengan Nabi ke tak orang tarah kita ni. Dah duk buat amal tak tahu apa orang panggil. Dah Allah duk semaya pun tak tahu apa kita. Duk semaya gitu jelah. Nah. Dan kita berharap kata kita ni nak istiqamah. Kita duk buat amal nak itu hanya. Nabi SAW sebda habbul a'mal ila Allah. Amalan hak paling kasih pada Allah adwamuha, hak lebih kekal, hak kita istiqamah wa in qalla, kalau sikit kita boleh buat semua hak tu. Dah benar tu dah kita nak minta Tuhan akhirat esok nak munajat dengan Tuhan. Ya Allah, aku tak pernah tinggal masjid ya Allah. Aku tak pernah tinggal baca Quran ya Allah. Aku tak pernah tinggal zikir ya Allah. Aku tak pernah bangun malam contoh, tak pernah tinggal. Nah, bangun malam contohnya ya Allah. Aku tak pernah semaya tak pernah tinggal semaya Jumaat ya Allah. Ya Allah, kesialah kepada aku ya Allah. Terimakanlah amal aku ya Allah. Jadikanlah amal aku bersih suci ya Allah. Minta tak tu ialah kitanya. Nah, kerana apa? Kerana Allah orang as-salafus salih. Tengok para as-salafus salih. Mereka baca Quran 2 bulan tu paling kurang habis sekali. Dah sebulan sekali, 15 hari sekali. Banyak 4 kali sehari. Lepas tu pula ada Al-Amash. Mari semuanya Jumaat suruh piping. Dah kerana ya kita tahu kat sikit dah kita. Allah, kita tengok para salafus salih. Sebab tu kita siapa ya? Kita buat amal lillahi ta'ala insya-Allah. Assalamualaikum. Adakah binatang masuk syurga umpama anjing Ashabul Kahfi? Ada riwayat bahawa dia akan masuk, wallahu alam. Kerana orang panggil dia saat itu tolong orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Duk jaga orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allahu alam lah. Tapi adalah riwayat-riwayat ulama dah sebut dalam kitab. Kita pun tak pastilah. Semoga doktor sihat walafiat insya-Allah. Amin. Assalamualaikum. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Doa ini biasa selepas kita baca lepas tahiyat akhir tu ada sebut. Iaitu mula-mula kita baca Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri. Ya Allah, aku jauh dengan Engkau ya Allah daripada azab neraka Jahannam, wa min azabil qabri, pada azab kubur, wa fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah hidup dan mati, wa min syarr masihid dajjal, dan daripada kejahatan dajjal. Ya muqallibal qulub, lepas itu baca ya muqallibal qulub, ya Tuhan yang membalikkan hati-hati, yang merubahkan hati-hati, tsabbit qalbi ala dinika, hendaklah Engkau tetapkan hatiku ya Allah di atas agama Engkau, wa ta'atika, dan taat pada Engkau, waghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, dan apa bagi aku bagi hak dulu, hak kamali, hak aku sembunyi, dan hak aku terang. Ma qaddam ma akhartu ma asrartu ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Hak Engkau tahu daripada aku ya Allah. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca doa tu di hujung tu hamdiyah. Dah ingat insya-Allah. Selama sejak kerajaan halal daun ketung, maka ramai orang Melayu kita pakat jual dalam Facebook. Maka bolehkah jual daun ketung bukan air ketung? Jual saat itu kena tengok. Kalau pergi jual untuk buat kesihatan, contohnya bomo, apa ni, untuk jual kepada badai kesihatan, maka itu tak apa. Badai kesihatan satu nasuk mari kaji beli. Adapun kalau jual kepada orang-orang kampung
atau budak-budak wairun hok dia buat, maka haram juga tu. Kerana kita jelas bahawa mereka tak pandai nak buat ubat, tak pandai nak kisah. Maka hok tu haram juga. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kita ta'awun, tolong di atas benda yang baik, wala ta'awanu, dan janganlah kita tolong 'alal itsmi wal 'udwan, di atas dosa dan benda tak molek. Itu saja. Anak saudara kita dengan suami kita, adakah tanggal wudu, adakah jatuh wudu? Anak saudara kita dengan suami kita tak ada kena-kena. Tak ada kena-kena. Wudu tu jatuh, aurah kena tudung. Dia tidak dikirakan anak saudara kita. Ia tidak dikirakan anak saudara suami kita. Tapi ia tak boleh nikah dengan anak saudara kita selagi mana kita dah jadi bini dia. Kerana Tuhan sebut wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Maka inna Allah kana ghafurur rahim. Jadi tidak boleh. Kerana anak saudara nak himpun dengan mak saudara nikah sepengadik kakak, ijma' ulama bahawa tak boleh. Dia jadi mahram ke tak dengan suami? Tidak jadi. Dia hanya tak boleh nikah sebab ada ipar dan adik ipar kita ke, kita boleh kakak, kita nak hipung di antara dua orang adik, dua beradik, tak boleh. Kawa anta jma'u bainal ukhtain. Supaya tu juga anak saudara. Wuduk jatuh tak? Wuduk jatuh. Dia tak ada kena-kena. Dia anak orang lain suku sakak, bukan anak mak saudara atau kakak suami kita, bukan anak saudara kita. Tak ada kena mengena sikit habuk. Boleh kahwin ke tak? Tak boleh kahwin. Selagi mana kita saat itu duk nikah dengan mak saudara dia. Mereka cerai mak saudara, maka pada ketika baru boleh nikah dengan dia. Tapi wa antajma'u bainal ukhtain, nak himpun dua orang setepak tu tak boleh, tak sah. Apakah hukum ambil upah berikan unggen? Ambil upah berikan. Kita makan upah ni selagi tak haram boleh. Upah ambil upah tak ada masalah ke apa. Bismillah. Kita ambil upah. Maka kena bayar upah saat ni tu. Boleh ke? Nabi Tuhan sebut fa in arda'na lakum, maka jika mereka itu menyusukan untuk kamu, fa'atuhunna ujurahunna, maka hendaklah beri upah. Dan Nabi SAW sebut atul ajir ajrah, wilah orang hak makan upah saat ni qabla an yajiffa araqah, sebelum daripada kering peluh. Sebelum daripada kering peluh dia. Lepas kita makan upah, demo upah kita duit, boleh. Kerana itu khijau dia panggil. Bila khijau, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Lad Phrao 130 masjid บ้านกลางคลองจันทร์ชัดเจนครับดูkhijau sana kali deh. Rau penพ่อ แม่ จะนินทาลูกจะได้ไหม Kita jadi mokpok, boleh tak ngupak anak? Jawabnya tak boleh, supaya tolak ya. Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang beriman. Hendaklah jauh daripada zan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Zan tu dosa. Wala tajassasu. Jangan duk cari hak orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan duk ngupak setengah kamu di atas setengah.
ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah. Nah, innallaha tawwabur rahim. Tak boleh ngupak sepatula ya. Tak boleh. Mak ai nak ngupak. Anak ya ke apa semua, anak nak ngupak mak sepatu juga tak boleh. Nak ngupak apa anak kita. คนอิสลามเปิดร้านตั้งชื่อสไตล์ภาษาไทยได้ไหมเช่นร้านนายชัยวัฒน์หรือร้านนายแมนเพราะมีคนรู้จักชื่อนี้มากมาก่อน boleh tak kita tok nama nama Chai Men, Chai Wat, boleh ke tak? Jawabnya benar ni, selagi tidak nunjuk di atas makna yang buruk, maka boleh. Cuma tak nak kata molek tak molek. Kerana hak kita nak tak nama saat ni tu, kita molek al-fa'lu. Al-fa'lu ni ada tafa'ul. Tafa'ul ni lah iaitu Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata yu'jibunil fa'lu wa yu'jibunil fa'lu, aku suka tafa'ul. Qala mal fa'lu ya Rasulullah? Apa fa'lu? Qala kalimatun thayyibah. Kata-kata yang baik. Tahana kedah al-amin, mana kedah orang amanah. Mudah-mudahan jadi amanah. Tu. Kedah al-marzuq, misal orang direzekikan. Mudah-mudahan dapat rezeki banyak. Kedah apa lagi? Kedah muslimin, mudah-mudahan jadi kedah orang Islam, kedah molek. Jadi fa'lu orang panggil lah tu. Kena cari nama-nama kedah saat ni tu supaya dia seolah-olah kata tafa'ul supaya doa lebih kurang. Jadi doa supaya doa lah. Seolah tahu kita tengok, nampak kedai nama molek. Kedai apa? Kedai contohnya kedai malabisul Islam, contohnya pakaian Islam, mudah-mudahan jadi wakwi ada benda-benda di sini. Mik nama-nama dalam Quran contohnya lah. Nama-nama dalam hadis, molek tu. Ada tafa'ul. Tafa'ul tu Nabi suruh. Wallahu a'lam. Orang lepas Quran, orang lepas Quran neng dosa, orang lepas Quran, orang lepas Quran neng dosa serta lama apa tak bahaya. Jadi Quran saat ni tu tak boleh kita buat main-main. Tu hasbu wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan jadikan ayat-ayat Tuhan tu main-main. Dan tu hasbu orang kafir, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mati wazna. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Mereka tu buat main-main Quran. Tak boleh lepas Quran, tak kena hormat Quran. Tu hasbu dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa besarkan syiar Allah, itu tanda hati dia ada takwa pada Allah. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa membesarkan hormat Tuhan, maka dia ada pahala. Tak boleh kita nak lepas, nak gapo semua, saya tak tahu tu, nak maksud tu tak tu. Empat putera budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanya semalam tu? Tulis insya-Allah saya jawab lagi. Selalu nak dengar yang empat saudara tanya semalam pasal tauhid 3 serangkai itu. Nak dengar yang empat putera tanya semalam ke? Tauhid 3 ni iaitu pertamanya tauhid 3, tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah, tauhid asma' wa sifat.
Tauhid uluhiyah ni, kalau di sisi Wahabi, iaitu pegang bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid rububiyah iaitu tauhid bahawa tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi mudarat, tidak ada yang menurunkan hujan, tidak ada Tuhan segala langit bumi ini melainkan Allah. Tauhid asma' wa sifat iaitu i'tiqad bahawa sifat-sifat yang disebut oleh Allah dalam Quran dengan hadis itu ialah pegang sebagaimana disebut oleh Allah dengan zahirnya tanpa takwilnya. Itu sahaja. Nah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa taksim sulasi bagi tiga tauhid, tiga serangkai ni tidak ada nas dan tidak ada ulama yang membahagikan tauhid kepada tiga, dan tauhid tiga dibahagikan oleh Ibn Taymiyah dan orang kemudian daripadanya yang terdiri daripada Wahabi-Wahabi. Itu saja. Sebelum pada itu tidak ada kata tauhid dibagi kepada tauhid uluhiyah, rububiyah, dan tak ada ulama yang mengatakan bahawa nak sah iman seorang malaikat kena ada tiga tauhid. Tidak. Dan ulama Sunnah wal Jamaah berkata bahawa tauhid uluhiyah dan rububiyah itu yang sama, benda yang sama, tak ada beza, memang begitu. Kerana ketika Tuhan sebut qul a'udzu birabbin nas, aku minta jauh nah dengan Tuhan manusia ke malikin nas, hak milik manusia semua, ilahin nas, qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, hak tula sama, ilah dengan rabb hak sama, tula saja, makna yang sama, tidak ada membeza. Dan kita pegang bahawa tidak ada Tuhan yang sembah dengan sebenar melainkan Allah, dan tidak ada yang menciptakan langit bumi semua ni melainkan Allah. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Semua tu Tuhan buat belaka. Kita pegang tu belaka. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an wa yuhyi bihil arda ba'da mautiha. Sama sahaja. Tuhan menurunkan hujan ke apa semua. Ilah Rabb ialah benar bila tafsir, walaupun kita ilah mana Allah, Rabb mana yang sama, Tuhan sebut alhamdulillah rabbil alamin. Tak ada beza di antara dua tu. Dan tauhid ni taksim sulasi, ikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata bahawa tauhid ni untuk bertujuan nak mengkufurkan orang. Kerana bila kata tak sah seorang saat ni tu malaikat kena ada tauhid rububiyah. Dan apabila dia kata orang kafir saat ni beriman dengan tauhid rububiyah tapi tidak beriman dengan tauhid uluhiyah, contohnya apabila mereka itu bagi situ bertujuannya untuk nak mengkufurkan iaitu sesama orang Islam, dan untuk nak menghukumkan tawassul tak boleh dan sebagainya, dan bertujuan daripada tauhid asma' wa sifat iaitu untuk nak pegang zahir supaya tidak ditakwilkan dalam keadaan ayat Quran itu sendiri membolehkan kita takwil. Kerana Tuhan sebut huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ar-rasikhuna fil 'ilm.
dan tidak diketahui takwil mereka Allah dan orang-orang yang mendalam dalam ilmu. Sebab tu boleh takwil. Jadi ada tujuan. Sebab taksim sulasi, sebab tu taksim sulasi membahagikan tauhid tiga persegi ni menimbulkan masalah fitnah yang banyak dalam negara Islam. Kita tengok ke semasa ISIS dah bunuh ulama-ulama dengan semata-mata kerana mereka Asy'ari. Mereka itu bermanhaj mengikut jalan Abu Hasan Asy'ari dan macam-macam. Dan hari ini itu ulama-ulama Wahabi mengkufurkan kata sesat Asy'ari, kata Azhar sesat, macam-macam. Itu fitnah hak yang menjejaskan akal umi kesatuan ummah kerana menyentuhkan akidah. Sebab tu tidak benarnya Wahabi ni kita tengok dia menimbulkan masalah mazhab atau manhaj, cara fikrah atau ideologi, satu pegangan yang menimbulkan masalah kalangan orang Islam banyak sekali. Tak kira dalam bentuk mengkufur, dalam bentuk menyesat, dalam bentuk membid'ah, fasik, syirik, main-main banyak sekali lah. Tak ada pernah berlaku lagi. Syiah dia kufurkan dia, nampak jelas dia batil. Tapi hak ni ambil hadis, ambil Quran. Dan orang Islam ni jemaah umum. Orang Islam dalam 7,000 juta lah ni, duk susah ngafak dia. Kerana ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, macam-macam. Jadi dah hari-hari itu pun dia duk kecek benda ni. Itu orang panggil tauhid uluhiyah ni. Sebab apa ni, taksim sulasi ni bagi tiga ni menyebabkan banyak timbul masalah. Sebab tu ulama-ulama dulu alhamdulillah tak ada bagi. Tak ada bagi sepuangan ni. Sebab tu dia tidak menjadi masalah. Sebenarnya kalau kita tengok sekaligus tidak menjadi masalah, tapi bila dia bertujuan untuk membid'ah, untuk mengkufurkan dan mensyaratkan supaya nak sah iman kena tiga tauhid, maka di sinilah timbul masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. ถ้าเราแบ่งมรดกเท่ากันระหว่างลูกชายกับลูกสาวผู้ตายโดยไม่ตามฟารอิดได้หรือไม่ยะซากัลลอฮ์ kita nak bagi pusaka wisama di antara anak lelaki, anak perempuan boleh ke tak? Asalnya tak boleh. Sebab Tuhan sebut lidzakari mithlu hadzil unthayain. Orang bagi lelaki saat itu dua bagian, orang tina satu bagian. Tapi ada boleh sama hak ni boleh kita bagi sama tak ada asal sulhu atau tasaluh. Tasaluh boleh dalam bab faraid. Tasaluh ni mari kira damailah, keceklah, mufak kita susah belaka ni. Adik kita pun belaki dah hak tina tapi boleh orang susah. Kalau boleh orang kaya kita ada masalah gapo. Dan abai pun nampak lega dah. Ayah mati dah gini minta bagi sama lepas tu abai pun nyanyi ke adik bilalah. Belalah insya-Allah Tuhan bagi rezeki hak lain pula lah kita ingat nyanyi ke adik. Maka pada ketika tu bakak setuju sei nama ke apa semua, maka bagi sama boleh. Tapi kalau lah tak jauh, tak setuju oleh mana-mana pihak, maka tak boleh lah. Hak setuju nak pihak dia tak apa. Sebab tu kereta ni kena bagi cepat. Jangan tangguh. Dia tangguh lama-lama, hak duk pegang duk dia tu lama nak wi. Pasal saya. Dia lama-lama dia tak sedih dah. Dia tak sedih di atas kematian mok tahun ke. Jadi tak ada berasa lah. Ni dak dia mati mok mati pak ni, duk seminggu kita bagi, dia duk berasa lagi. Puasa mok baru mati, puasa nyanyi ke adik, puasa gapo, semua sebab kena segera. Kena segera. Tu wallahu a'lam. บอกถ้าใต้ถุนบ้านเรามีปูซูที่อยู่ของปลวกเขาบอกว่าอาจจะมียินอยู่เราจะขุดออกแล้วสร้างบ้านได้ไหม Di bawah rumah kita ada pusu, lepas tu pula orang kata ada jin kalau ada pusu. Ni tak ada benar. Tak ada waris mana-mana Quran atau hadis bahawa bila ada pusu ada jin. Tidak. Tidak ada. Maka kita nak buat pusu boleh? Tak boleh. Tak ada apa pusu ni. Orang panggil ardiyah atau orang panggil apa ni, nate bombing. Nate duduk dalam tanah ke? Maka boleh kita buat. Bila kita nak buat sana ni, buat siapa ke ibu dia. Ibu pusu panggil. Maka dia habis. Bila tak buat ibu pusu, dia duduk beranak situ.
Nah, sebab tu boleh tak bina rumah, boleh, tak ada masalah ke apa? Tak ada. Tak kena takut apa. Wallahu a'lam. Salam bapa yak rua. Me sami. Me tu laki kita lewrauan kulhu Allah tong hadiah rumai. Kita nak hadiah kepada me tu laki kita kena hadiah, memang kena hadiah. Kena hadiah. Nah, kita baca kama dia kita niat. Nah, kalau orang hati arah Allah ma'ausil thawab ma qara. Ya Allah, sampai pahala aku baca sana daripada kuluhu 1000 kali ni ila ruh, kepada ruh mak suami aku, ingat mak suami ummi zauji atau mak suami, tak apa cukup. Sampai insya-Allah pahala. Adakah saka itu jatuh kepada cucu-cucu? Saka saat itu cucu ni yang mahjub. Kalau ada anak jatuh. Anak kita anak ya dah, lepas tu ada cucu, maka ada anak kita jadi cucu dengan ayah kita, tak leh, kerana kita ada anak, kita jadi anak. Boleh ke anak dia nanti baik kita mati tu, sebab cucu mahjub dengan anak, ibnul ibni mahjub dengan ibn, dengan anak. Sami para yacut tabian somrut letang pucakan meraduk. มื่อสามีตายเมียเป็นผู้จัดการมรดกอยากทราบว่าจัดการมรดกของเขากับสามีหรือทั้งหมดสมบัติของพ่อแม่สามีjadiผู้จัดการมรดกni orang juga uruskan hak saka dalam undang-undang siwi atau undang-undang KJL lah. Maka hak ni ia kena duduk di atas pakat hak kita. Jadi tapi kalau suami kita ni dia buat pujakan meradak saka, kemudian dia mati saat itu dia naik kepada bini. Dari segi undang-undang saat itu kita tak pasti, saya tak tahu di undang-undang ni dah. Undang-undang ni kita tak tahu, kata nak kena apa ni, kena tanya tanai lah, kena tanya atau diayakan pun tak apa, ya ayak. Bini ni boleh cara ke tak? Dan biasanya ia bukan hak bini. Ia harta hak ia boleh cara dia anak-anak dia. Ya bini ia saat ni tu ia tak boleh cara, kerana bini ia saat ni tu bukan anak. Ya harta ni harta hak pak tu laki dia. Maka kena kita cek tengok, saya tak tahu undang-undang ni. Cuba tanyalah. Wallahu a'lam. สลามบอกถ้าเราทำงานเพลินแล้วพอดูเวลาเหลืออีก5 นาทีจะหมดวักตูมักริบแล้วเราละหมาดพอนั่งอัตตะฮิยะakhirก็เข้า waktu isya ละหมาดเราจะใช้ได้ไหม kita semaya waktu maghrib kita duduk galik tiba-tiba bila tiba-tiba habis waktu dah 5 minit kita semaya ngori duduk tahiyat akhir saatnya masuk waktu isya, adakah sah semaya kita sah semaya dan semaya kita jadi tunai, mana terbuka qadha jadi tunai. Cuma kita tangguh waktu semaya sampai akhir lewat itu dosa kita. Sampai ke habis waktu semaya tak muak sana. Tu. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah." Maka nak kamu semaya, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya semaya difardu secara waktu. Nah semaya le waktu. Ayat 95 daripada surah Al-Kahfi. Adakah itu doa Zulkarnain? Nanti saya nak tengok. Ayat 95. Qala ma makkanni fi rabbi khairun fa'inu bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Ya doa dia. Doa dia dah. Rabbi fa'inuni bi quwwah situ ya. Fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Tolonglah aku dengan kuat ya Allah, aku jadi di antara kamu, di antara radma, jabat ke tembok getok.
Itu doa. Ada alhamdulillah pagi Dr. Mullah Salam. Adakah boleh tinggal belajar sifat 20? Sifat 20 ni merupakan kaedah dalam bab tauhid untuk nak jadi akidah kita bersih suci. Sebab apa? Pertamanya kita ngaji sifat wujud, contohnya lah. Buat kita kena ngaji sifat wujud? Karena sifat wujud ni kita nak pegang kata Tuhan ada zat. Tuhan ada zat. Tapi zat Tuhan tak serupa. Dan zat Tuhan ni tidak serupa dengan makhluk. Maka serupa dengan setengah-setengah. Orang dia kata kalau Tuhan tak ada duduk atas, tak ada duduk bawah gak, Tuhan bukan jirim, bukan arak, tak ada tu tak ada ni, maka Tuhan tak ada lah. Ada duduk pegang lah tu. Maka bila kita ngaji sifat wujud, kita pegang kata Tuhan ada zat. Itu saja. Sebab tu kita ngaji sifat wujud tu. Dan kita ngaji pula sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala, hadis qiyam ta'ala min nafsih. 5 sifat bagi sifat salbiyah. Sebab apa? Kena ngaji 5 sifat ni. Kerana kita tak akan dapat tolak perkara yang tak layak dengan Allah dengan sempurna, malaikat dengan 5 sifat ni. Kerana contoh kita kata, kerana bila Tuhan sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, Tuhan tidak serupa dengan sesuatu, Tuhan mendengar dan maha melihat, maha mendengar, maha melihat. Apa kita nak tafsir untuk kita nak royak kata Tuhan tak serupa? Kena ingat bahawa makhluk ni tak lepas pada ni perkara. Pertama, makhluk ni iaitu dia boleh ada, dia boleh tak ada. Dia boleh timbul, boleh ada, boleh tak ada. Yang dua, makhluk ni ada sifat dia. Contohnya besar, kecil, merah, kuning, hijau, warna-warni. Itu makhluk. Dan makhluk ni ada azminah, ada masa, ada umur dia, 1000 juta tahun ke apa semua. Dan makhluk ni ada amkinah, dia ambil berhenti, dia ambil tepat. Seperti saya ni ambil sekadar sebuah dengan telur kita bubuh dalam berah tu atau dalam nasi. Bila masak tu waktu baik, dia ambil sekadar tu bagi ambil tepat. Tepat tu bagi tahayyuz, itu sifat makhluk jelas. Dan makhluk ni dia iaitu makhluk ni dia ada jihad. Ada jihad ni, ada jihah, ada sebelah atas, bawah, kanan, kiri. Itu jihad, itu makhluk. Dan makhluk ni ada maqadir, ada boleh ukur. Tuhan sebut wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Tuhan buat setiap sesuatu dan Tuhan jadikannya qadar, boleh ukur. Sebab tu bila kita nak nafikan perkara yang tak layak dengan Allah, maka tak boleh kita nak nafi dengan secara sempurna. Malaikat kita belajar 5 sifat, kita nafikan bahawa Tuhan saat itu baru, iaitu dengan bahawa kita i'tikad Tuhan itu qadim, Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan tidak serupa benda baru. Dan Tuhan saat ini qiyamuhu ta'ala min nafsih, Tuhan berdiri dengan sendiri. Makna Tuhan tak perlu ambil tahayyuz, dia zat dia. Dia tak perlu. Dan yang kelimanya wahdaniyah, Tuhan satu. Ahad, tunggal, satu saja. Tidak boleh belah bagi. Bukan serupa dengan jirim jisim, bukan serupa dengan Arab. Baru boleh kita nafikan. Itu kaedah. Kita kena ngaji sifat ma'ani. Sebab apa sifat ma'ani? Sifat ma'ani ni orang panggil sifat asah-asah Tuhan sebut dalam Quran. Dan sifat Tuhan tu amat banyak. Bukan tujuh serupa dengan orang Wahabi duk tuduh kepada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah kata mereka ada 7 sifat Tuhan. Tidak, itu tadlis, kadhib, bohong. Tak betul. Kerana sebenarnya kita pegang sifat Tuhan amat banyak, tapi 7 sifat ni ialah sifat yang asas. Yang dua pula, ia ada juz'iyat, sifat hak lain itu ada termasuk maksud makna dia ada. Dan yang 3, 7 sifat ni sifat yang serupa dengan sifat-sifat manusia pada nama, tidak pada hakikat.
Maka wajib kita kena ngaji untuk beza di antara makhluk dengan Tuhan. Lepas tu pula sifat 20 ni sifat hak kita nak tahu selalu. Nah, tabiat manusia bila sebut Tuhan, kuasa ke tak, ada ilmu ke tak, hidup ke tak, maka 7 sifat tu. Dan 7 sifat lagi bagi sifatul ma'an, sifat maknawiyah, itu untuk kita nak i'tikad bahawa sifat Tuhan itu sempurna, tak putus-putus. Contoh kaunuhu qadiran, keadaan Tuhan kuasa, makna kata Tuhan kuasa sedia kala dan Tuhan berkekalan dalam keadaan kuasa gitu, tidak ada perubahan. Maka itu orang panggil kaunuhu qadiran. Semua sifat-sifat lain. Sebab tu wajib kita kena ngaji sifat 20. Nah, kerana sifat 20 ni merupakan kaedah untuk nak tolak perkara yang tak layak dengan Allah dan supaya nak i'tikad bahawa Tuhan itu sempurna. Nah, muttasif bi sifatil kamal, bersifat dengan sifat sempurna. Itu tu sebab kena ngaji sifat 20 tu, sifat 20. Tapi pergi belajar tauhid 3, setengah orang melampau sehingga tolak matan Ibrahim dan kitab Faridah. Itu biasalah Wahabi, dia tolak semua. Ikut pendapat Ustaz Muhaizat Muhammad, satu tauhid satu tak boleh kerana samakan tauhid orang Islam dengan orang kafir. Tauhid 2 tak boleh kerana tak tawassul dan mensyirikkan orang lain. Tauhid 3 tak boleh kerana menzahirkan ayat. Ya memang sama dengan saya sebut tadi. Sama saja. Memang sebab itulah. Assalamualaikum, selamat pagi Bapa ya. Assalamualaikum Dr. Cip Ko Hajib Namun. Ya, duk makan cekak dah tapi saya bismillah. Kita kena lambat hingga sikit hingga dah tapi duk serak ni kerana kita duk guna suara. Sebab tu saya kecek kohor tu. Baca ketika mana Bapa? Hak mana ni? Doa Zulkarnain. Saya tak tahu tu dah. Kalau fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Kalau nak baca ketika kita nak buat kerja lah. Molek. Contohnya kita nak buat rumah. Nak buat kerja kita baca doa tu molek. Insya-Allah Tuhan gagah. Kau ni ya sab tham wa kun muslimที่มุรตัดนั้นจะทำให้การแต่งงานของเขาตกตลอดด้วยหรือไม่ Orang Islam bila murtad jatuh kepada Allah memang terbatalnya hubungan nikah dengan isteri dia, terbatal, terputus tu dah. Maka isteri dia kena tunggu 3 kali suci, lepas tu dia boleh nikah orang lain. Tak ada kena tolak gapo dah kerana terpasah dah dengan sebab dia murtad. Wallahu a'lam. Sampai miใบมอบอำนาจในการจัดการมรดกเขามีสิทธิ์จัดการได้ไหมในขณะที่น้องชายฝ่ายสามียังอยู่tu hukum tu itu tak siap dah bagi orang pucakan meradak ni untuk tukar nama ya. Untuk tukar nama ya, tak ada masalah. Tukar nama saja. Ditukar nama ya. Hukum tu tetap, tapi kena turut jangan tipu itu saja. Wallahu a'lam. Tanah kita nak jual tapi pembeli tak akad jual beli, tapi dia nak heboh. Nak heboh boleh, heboh tak ada apa. Dah heboh duit kita heboh tanah kita, tak ada apa dah duit. Habis cerita. Bapa kepala Batak hadir ya, terima kasih Malaysia ya. Salam Bapa จะถามว่าเราเลี้ยงแพะที่บ้านแต่กลิ่นไปถึงกับjiran จะถามว่าmenyakitiไหม kita pelihara kambing kemudian busuk sapa kepada rumah jiran itu memang menyakiti. Nah, kita tak boleh menyakiti lah orang Islam. Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu selamat daripada lidah dia dan tangan dia. Mana orang Islam dia tak menyakiti orang. Maka pada ketika tu kita kena usahalah cari jadab clean ke apa ubat tu tak ada bau ya ada. Ni sebelum saya surah doa saya dah auradus salawat wa adiyat munasabat dah sifat 20 ada orang tanya ni dah ada. Kalau siapa nak tu boleh inbox mari dah ni sifat ni surah doa. Ni sifat kitab khulasah sifat 20. Ni surah doa.
Dalam doa ni ada belakang supaya saya sebut semua siapa yang nak tu inbox mari insya-Allah. Anak menyusu itu adakah batal wuduk dengan anak dan suami kita dan berapa kali nak kenyang? Terima kasih. Anak menyusu saatnya dia serupa ya. Serupa dengan anak kita. Dah sebelah lagi kita lah. Serupa dengan anak kita. Yahrumu bin nasab ma yahrumu bir radha ma yahrumu bin nasab. Haram dengan sebab titih baris saat itu, baris haram dengan sebab nyusu. Kita menyusu contohnya lah. Kita menyusu anak, maka pada ketika tu anak budak tu mari duk kita, nyusu dengan bini kita. Kita suami panggil labanul fahli, iaitu susu sebab bini kita sebab kita. Dan maka haram juga kita di sepengah anak kita pok nyusu ke panggil. Lepas tu ada pok nakai nyusu, ada adik nyusu, ada kakak nyusu, semua tu lah. Ya sore heret mai duk lek kita. Dah adik kakak ya dak lah ya sore, tapi saka tak boleh makan. Wuduk tak jatuh, nikah tak boleh. Situ je hukumnya. Dah. Aurah dia sebab adik-adik je. Dah. Itu lutut apa pusat. Dah kalau hak tina gak. Kerana Tuhan sebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-ridha'ah. Mak nyusumu wa ummahatukum allati arda'nakum. Mak nyusu wa akhawatukum min ar-ridha'ah. Dan adik-adik mak nyusu. Sebab itulah. Wallahu a'lam.คนยืมเงินเราเวลาเขามาจ่ายเงินเราเขาจะให้เงินกับเราด้วยและเขาบอกว่านี่เสด็จก็ให้เราอยากทราบว่าเราเอาได้ไหมจะเป็นเงินribaไหม Orang bertai duit kita lepas tu duk siapa pria ya tak ada janji apa. Bila yang mari bayar tak apa lah. Hak ni bayar 100,000, hak ni hadiah lah 5,000 kau. Itu boleh pahala dia wida orang hak tuai duit sana itu boleh ambil halal. Kerana itu disunatkan orang hak bertai duit orang. Nah, sunat dia mari will lebih. Nah, dengan tak ada janji apa sahaja. Hak janji itu panggil riba. Tapi hak ni tak ada wayak apa sekarang. Akhir sekali will lebih. Maka itu orang panggil itu adalah sedekah dia. Maka ihsan hak tu orang panggil min babil ihsan daripada buat molek. Tuhan sebut wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buatlah buat baik supaya Tuhan baik pada kamu. Wallahu a'lam. Yang ทราบว่าละหมาดสุนนะตัสบิห์มีไหมคะต้องทำเวลาไหนคะขอบคุณด้วย Sebenarnya tasbih sana ada hadis riwayat daripada Abdullah bin Mubarak dan ada hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Boleh dah kita buat-buat. Kalau buat siang hari Jumaat itu molek. Nah. Atau kita buat hari apa-apa sahaja. Buat siang hari buat 4 rakaat selalu dengan tidak ada tahiyat yang pertama pada rakaat yang kedua. Kalau buat malam kita buat itu 4 rakaat selalu. Kalau buat malam 2 rakaat. Dan dalam surah doa auradus salawat wa ad'iyatul munasabat, hak demo saya ada jual ni, ada semaya tasbih 129 muka 129, ada dengan kaifiatnya, cara buatnya dan doanya insya-Allah. Dah bolehlah. Tengok siapa ada surat. Wallahu a'lam. ผู้ชายที่ไม่มีอะไรคนแต่เขาหย่ากับเราแล้วและมีลูกชาย1 คนเวลาเขาตายแล้วจะแบ่งมรดกแบบไหน Nah, orang yang ada tu laki ramah, ada bini ramah, maka bila dia mati, dia ada anak dengan kita seorang, maka anak dia saat ini itu boleh bersaka supaya anak-anak pada bini yang lain lah. Sama saja. Dah. Boleh lidzakri mithlu hadzil unthayain. Dah supaya anak dia orang panggil semua tu anak dia belaka. Maka anak dia boleh bersakah. Dah. Tu. Wallahu a'lam. อยากทราบว่าเราต้องเชื่อใครให้ 100% เราไปซื้อเสื้อเชิ้ตในห้างเสื้อสไตล์วัยอายุ30 ปีใส่ราคา2 ตัว700 บาทพอกลับมาบ้านมาช่างตัดเย็บผ้าบอกว่าสวยจังเสื้อผสมผ้าไหมแต่ห้างไม่ได้
ขึ้นชื่อว่าเสื้อนี่ทำด้วยผสมผ้าไหมนะสรุปตกลงเราต้องทิ้งเลยเสื้อหรือไม่แต่asalnya yaitu kain setera ni orang Islam lelaki tak boleh pakai sepanjang mah juga harir orang panggil. Maka pada ketika tu kena tanyalah, cek dalam internet apa sahaja kain jiho jenama tu ada ke tak kain setera. Kalau ada kain setera maka tak boleh pakai. Wallahu a'lam. ผมทำธุรกิจค้าขายและผ่อนรถในกิจกรรมอยู่ไม่ทราบว่าเมื่อถึงคูณและนิซอบแล้วต้องจ่ายซากัตค้าขายให้หรือไม่ Semua peniaga bila jadi peniaga wajib kita kena keluar zakat apabila sampai nisab dan sampai haul. Allah Subhanahu wa taala firman ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yaitu mimma kasabtum min tayyibati ma kasabtum tu iaitu benda hak kita duk buat nego lah, nego. Ulama sebut itu nego. Nego tu wajib kita kena keluarkan zakat. Zakat dia saat itu apabila sampai haul dan sampai nisab. Nisab dia ni kita kena kira hujung tahun. Iaitu kita mula nego bulan apa? Kita nego bulan Muharram contohnya, maka Muharram terdepan kita kena tengok. Tengok apa? Tengok duit hak kita boleh daripada kita menego. Ada berapa pada hari hak sampai haul. Contohnya kalau satu Muharram tu sampai setahun 30 Muharram sampai setahun, maka kita cek tengok duit ada berapa, lepas tu kita tengok barang dalam kedah. Barang dalam kedah saat itu ada apa? Ada kereta contohnya. Bila ada kereta kita duk jual, kereta saat itu rega, kira rega jual. Orang panggil kira rega jual barang. Maknanya kita kira rega hak raka kelang lah. Lebih kurangnya iaitu raka hak kita jual barang orang panggil. Jual barang qimah suqiyah, jual ramah banyak teh ni berapa? Kira gitu. Maka kita keluarkan zakat. Lepas tu kalau kita tak ada duit, jual kereta, tak ada duit, ada kereta ya, maka nanti laku kereta. Bila laku kereta sebab apa? Sebab kita zakat mereka kena jual, kena bayarkan duit. Lepas tu bila tak laku kereta lagi, maka kita nak bayar tak boleh. Nanti laku kereta. Bila laku kereta, maka kita kena cek. Kalau kereta saat itu rega berapa? Rega contohnya 300,000. 300,000 saat ini 7,000 lebih kita kena keluarkan 100,000, 2,500. Kalau setahun, kalau 2 tahun bayar lebih lah. Itu saja. Wallahu a'lam. Babo harta kita nak bagi ke cucu boleh tak kita bagi belum kita mati? Kita nak wi pada cucu, hebah orang panggil nak wi. Wi ni boleh dengan syarat jangan kita niat nak lari pada pesaka. Kalau kita saat itu niat dia ingat atau nak lari pada pesaka, maka pada ketika tu haram. Kita kena bagi apa ni niat kita nak wi betul-betul sungguh. Boleh. Salam apa hukum ผู้หญิงผู้ชายเล่น Facebook ด้วยกันทั้งที่ไม่รู้จักกัน Adakah boleh kita chat dengan orang Tino jatuh dalam Facebook? Jawabnya tak boleh. Kerana apa? Kerana Tuhan sebut dalam Quran iaitu kullil mu'minat, katakanlah kepada wa kullil mu'minat, kata pada orang Tino, wa kullil mu'minin, kata kepada orang jatuh, yaghuddu min absarihim, dia kena tunduk, jangan tengok orang Tino, kecek seperti tu. Wa yahfazu furujahum, kena jaga kehormatan. Jaga kehormatan ni maknanya tak boleh kecek, tak boleh dua kelolo, tak boleh kecek dengan dia, tak boleh apa gitulah. Dah kecek membawa kepada fitnah itulah. Tak ada hajat apa sekarang. Wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Wa qul lil mu'minat, berarti seperti juga yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna wa yahfazna furujahun, jaga hukum Tuhan. Tak boleh. Kena jaga kehormatan. Hukum Tuhan. Maka pada ketika tak boleh kita nak kecek mai. Dan Tuhan sebut kepada isteri Nabi, ya nisa Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kamu semua bukan seperti agama ini, taqaitunna fala takhda'na bil qaul, jangan tunduk, jangan lembutkan suara,
Jangan duk kecek. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Maka tomok oleh orang hak niat tak molek dah, hati tak molek ni. No, timbul fitnah. Wa qulna qawlan ma'rufa. Sebab tu tak boleh. Wallahu a'lam. Penerangan sangat jelas dia. Tok murtad mi arai bang babo miki prape. Murtad ni itu sembah berhala. Nah. Lepas tu sujud pada berhala. Nah, lepas tu pula gapo lagi buat i'tikad syirik dengan Allah semua tu. Nah, syirik. Nah. Pergi kata ada Tuhan lain lagi dan sebagainya. Maka itu kufur murtad. Betul tak dalam matan Ibrahim kata orang yang talak sifat 20 jadi kufur? Kalau betul apa kehendaknya? Ini benar khilaf ulama. Nah, benar khilaf ulama tapi kebanyakan ulama kata tidak kufur. Itu saja. Wallahu a'lam. Nah. Selamat pagi babo-babo ayat tisip kong surah Al-Kahfi cai doa mai layak sap wa chư kong Ashabul Kahfi dua yu ayat nai dan nama tu tak ada, ya kena cari dalam kitab-kitab lama, tengok dalam Wikipedia tu ada ke? Ada. Nah, maka tengok situlah ayat yang ke 10 ni suratul Kahfi ayat ke 10 iaitu fadarabna pone id awal fityatu ila al-kafaq rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu molek doa tu. Baca doa tu molek insya-Allah.นักเรียนให้สติ๊กเกอร์หัวใจแสดงถึงความรักให้กับครูแต่ให้ตรงกันวันวาเลนไทน์ของศาสนาคริสต์ได้ไหมเพราะวันอื่นๆไม่ให้ครู Nah, hari kita berkongsi dengan hari-hari bukan Islam tak boleh. Nah, tunjuk kasih pada guru kita pada hari-hari yang hari Valentine, hari semua tu tak boleh. Sebab Tuhan sebut walladzina la yashhaduna zur. Kita tak berkongsi tepat-tepat dan hari-hari yang orang kafir duk buat saat ni tu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Saya dah baca tadi dalam suratul Furqan. Tak boleh kita nak berkongsi tu. Sebab maknanya kita beraya sekali dengan dia. Bila teraya sekali dengan dia, maka maknanya kita berkongsi dengan hari-hari yang tak betul. Tika tu tak boleh. Haram. Setiap kali sudah mengajar minta tolong bapa berdoa nak tupai amin insya-Allah. Amin. Alhamdulillah bapa ขอบคุณในคำตอบได้ความรู้ชัดเจนขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองรายการนี้อยู่ยืนยาวอินชาอัลลอฮ์อามีนอัลลอฮ์มินตะนะอินชาอัลลอฮ์ Salam bapa ผู้หญิงสามารถใส่แหวนนิ้วไหนบ้างครับbapa? Orang Tino boleh tak pakai cincin, boleh orang Tino pakai sining, boleh. Karena orang Tino saat ini dia pakai banyak, tak ada masalah, itu hiasan dia. Dan mah ni boleh dipakai oleh orang Tino, haram di atas orang jatah. Maka pakailah. Orang Tino tidak menjadi masalah. Tok Imam ชอบมาสายละหมาดฟัรดูมาไม่ครบ5วักตุหลายปีแล้วมะมุมจะไปฟ้องที่มัจลิสได้ไหม Boleh tak kita nak pergi form di majlis tu imam mari nasihat dulu. Suruh panggil orang ramai, orang boleh nasihat dulu. Dah pergi mengadu apa, kita bernasihat dulu. Nah, kita waktu hasbuk apa ni suruh ad-dinun nasihah. Agama saat itu nasihat. Kita kena nasihat dulu. Wa ya'mal dia insya-Allah. Itulah saja dah. Oleh itu kita nak berdoa lah. Kerana saudara kita saat itu minta berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana 'uluman nafi'ah rizqan wasi'ah amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatad darain wa husnul khatimah 'inda ar-raziqin. Ya Allah, tunjuklah kepada kami kepada jalan yang betul ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah, bagilah kepada kami ilmu ya Allah, ilmu yang manfaat dan ajarlah kami dan
berilah kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Ya Allah, ampun dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Allah la tada' lana dhanban illa ghafartah. Janganlah Kau tinggal tempat ini ya Allah. Malaikat Kau ampunkan dosa semua yang ada di bersama kami dalam majlis ilmu di pagi ini ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, la hamman farajtah. Yang ada duka cita malaikat Kau ledakan ya Allah. Wala hamman farajtah, wala maridna syafaitah. Jangan ada orang sakit malaikat Kau sembuhkan. Wala hajatan hawaj dunia wal akhirah illa qadaita arhamar rahimin. Dan tidak ada hajat malaikat Kau tunaikanlah ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami semua. Ya Allah, kami pada segala penyakit Covid, corona ini ya Allah, dan semua penyakit-penyakit ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa ingat pada Engkau ya Allah. Orang yang sentiasa jaga hukum-hukum Engkau ya Allah. Perintah-perintah Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.